Maknanya semasa kami dulu, yang jadi kita tak boleh duduk tu ialah kerana waktu itu kita ada perjanjian dengan Pakatan Rakyat. Kita sebagai salah satu komponen dalam Pakatan Rakyat, kita telah menerima perjanjian masuk pilihan raya bersama. Tiba-tiba tengah jalan dah lepas menang 2013, perjanjian itu tiba-tiba dikhianati. Apabila mereka dari belakang kami membuat hubungan sulit dengan UMNO. Itu cerita dia. Jadi kerana itulah kami, kerana memenuhi janji setia dan melihat PAS tidak memenuhi janji setia itu, termasuklah baik dengan UMNO dari pintu belakang. Pintu belakang ni PAS dari dulu lagi suka pintu belakang. Maka sebab itulah kita keluar. Hari ni kalau nak disamakan, saudara apa yang tanya tadi? Saudara Mins. Saudara Mins dengar baik-baik Hari ni tidak ada kita dengan UMNO, kita dah jelas di sini dan tolong saudara Mins faham Yang saya cakap pada awal tadi sejam tadi, takut saudara Mins dia tak dengar pada awal tadi. Apa syarat dia? Apa agenda dia? Apa dia bersetuju ke tidak untuk kita nak lakukan reformasi ni? Dia setuju tak kita nak lawan rasuah? Dia setuju tak reformasi parlimen? Dia setuju tak kita nak buat undang-undang yang memelihara daripada kerosakan yang berlaku? Dia setuju tak semua tu? Barulah kalau dia setuju, barulah kita berbincang macam mana dia boleh membantu agenda ini. Jadi bagi tahu kat saya, apa sama ke yang tu dengan ini? Tak sama ke? Betul, berbeza. Dua benda yang berbeza. Saya tolong jangan sempitkan pandangan anda dengan mudah membuat formula matematik yang silap itu. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Baik Datuk Seri, kita ada 2 minit untuk Datuk Seri rumuskan perbincangan kita pada malam ini menghadapi PRU15 wajah baharu PH. Silakan Datuk Seri. Saya ingin mengambil kesempatan ini kepada semua yang mendengar di dalam Jom Channel dan mungkin nanti akan mengulangi balik perbualan kita ini, bahawa anda mengandaikan untuk pilihan raya umum yang akan datang, pendekatan strategi tidak mungkin akan sama macam mana kita berada pada pilihan raya umum 2018. Sebab dinamika tadi saya dah panjang lebar saya sebut dah tadi. Pertama paling besarnya ialah negara ini telah ditadbir oleh Perikatan Nasional daripada kerajaan yang tidak mendapat mandat, kemudian melanggar demokrasi, mencabuli prinsip-prinsipnya, membeli wakil-wakil rakyat, menawarkan pula di dalam pembelian atau deal itu, tawaran itu, dengan dia berkompromi perkara-perkara teras seperti rasuah, seperti kes-kes yang telah ada, dan mengugut dan mengancam untuk mendapat majoriti yang mereka sangat-sangat perlukan. Maka itu paling besar. Kita tengok kalau itulah realitinya, maka kita kena bergabung. Kita kena bersatu. Kita kena membina kekuatan supaya orang nampak. Dan dengan kekuatan itu, kita bukan sahaja nak bagi jatuh Perikatan Nasional. Itu benda teknikal bagi saya. Tapi lebih penting kita nak sembuh negara. Kita nak pulihkan demokrasi. Sebab itu saya bercakap benda-benda besar ni. Sebab itu saya bercakap tentang kalau terima benda-benda ini semua, maka gabungan itu bukan soal yang bergabung itu UMNO ataupun UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan. Tetapi yang berlaku itu ialah gabungan untuk kita menyembuhkan negara dan memulihkan demokrasi. Jadi di atas faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, maka pilihan raya umum yang ke-15 adalah satu penyusunan yang lebih dinamik, yang kita merangkul agenda yang lebih besar daripada sekadar memikirkan kita nak buang fulan, kita nak tolak fulan, kita nak jatuhkan fulan. Tetapi kita nak melihat kepentingan negara dan setiap parti saya seru. Ayuh kita fikir bab ini dan saya juga minta rakyat juga faham. Inilah dinamiknya untuk pilihan raya umum yang ke-15. Dan anda hanya perlu membuat perkiraan. Siapa yang paling hampir yang membawa kebaikan ini? Siapa yang paling kamu tengok layak untuk yang saya kata menyembuhkan negara, memulihkan demokrasi? Kalau anda letak itu sebagai keutamaan anda, termasuk ekonomi, termasuk perpaduan kaum, termasuk isu orang Melayu yang perlu diberikan
pembelaan tanpa meninggalkan keperluan-keperluan yang lain, maka saya yakin insya-Allah dengan gagasan yang besar inilah rakyat akan membuat pilihan. Dan akhirnya kita berjaya untuk menyembuhkan negara dan kemudian meletakkan landasan demokrasi di tempatnya, maka tidak ada dah lagi lah satu mimpi ngeri Perikatan Nasional yang telah mencederakan negara dan merosakkan demokrasi selama setahun lebih mereka berkuasa ini.